Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita dapat bertemu dengan Allah dan sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah dengan ilmu yang bermanfaat ini akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan di dunia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah Al-Kahf, surah yang ke-18, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-27. Okey, kita akan sambung pada ayat yang ke-27. Kita akan ulang sedikit ayat 26 sebelum kita sambung pada ayat yang ke-27. Baik, sebelum kita sambung pada ayat di dalam surah Al-Kahf, insya-Allah kita akan tengok sedikit ada soalan 3 minggu yang lalu. Last kita punya meeting dahulu, ada yang bertanya berkaitan tentang Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita tu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-55. Ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Baik, sebelum kita tengok pada ayat 55 dan 56, kita perlu tengok ayat sebelum tu, iaitu pada ayat yang ke-54. Okey, tuan-tuan perhatikan di sini nampak kan? Check. Okey, saya buanglah gambar ni. Okey, tuan-tuan nampak ayat yang ke-54 pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Al-Baqarah surah kedua ayat 54. Apa kata Allah Taala? Wa id qala Musa liqaumih. Okey, yang ini persoalan yang ditimbulkanlah. Tak silap saya daripada Anti Nurul Huda dia tanya berkaitan tentang pengikut Nabi Musa ni. Dan Allah Ta'ala sebut wa id qala Musa, dan ingatlah ketika mana Nabi Musa berkata liqaumi, kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajal fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Apa kata Allah? Nabi Musa kata kepada pengikutnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu bittikhadhikumul ijl, dengan kamu telah menyembah kepada anak patung lembu tu. Okey, fatubu, maka seruan daripada Nabi Musa, maka bertaubatlah kamu kepada Allah barikum, Tuhan yang menciptakan kamu tu. Faqtulu anfusakum, iaitu bunuhlah diri kamu. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang telah menjadikan kamu. Fataba alaikum, dan Allah lah Tuhan yang menerima taubat kamu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Tuhan penerima taubat dan Tuhan yang Maha mengasihani. Baik, kenapa saya sebut ayat 54 ni dahulu? Daripada ayat 54 ni barulah kita faham cerita ayat 55 dan 56. Lalu Allah kata apa? Wa idh qultum ya Musa, dan Allah kata, dan ingatlah ketika mana Musa berkata, ketika mana kamu berkata, ya Musa,
ya Musa, iaitu wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami ni tak akan beriman kepada engkau wahai Musa selagi mana kami tak nampak Allah jahra, secara terang, jelas dengan mata kepala. Ainul yakin, dia nak tengok Allah dengan mata dia. Baik, siapa ni? Para ulama tafsir menyebutkan mereka yang berkata kepada Allah ni, yang berkata kepada Nabi Musa ni, berkata kepada Nabi Musa, mereka yang berkata pada Nabi Musa ni adalah pengikut Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa. Dan pengikut Nabi Musa ni adalah pengikut yang Nabi Musa sendiri pilih. Dia pilih sendiri, ni para ulama tafsir sebut. Mereka pilih, siapa yang dia pilih? Pengikut lah, pengikut dia pilih. Berapa orang? 70 orang. Dalam riwayat kata 70 orang dia pilih. Okay. Dan Nabi Musa tak kenal mereka ni lah. Dia tahu ni pengikut tapi dia tak tahu latar belakang amal dan sebagainya sebab ni perkara ghaib lah. Tapi 70 yang dipilih itu adalah 70 itu adalah mereka yang telah menyembah anak lembu tu. Okay. Mereka yang telah menyembah anak lembu tu. Rupa-rupanya. Rupa-rupanya mereka tu telah menyembah. Tapi Nabi Musa tahu tak? Nabi Musa tak tahu. Okay. Sebab itu Allah Ta'ala sebut cerita ni setelah Allah cerita tentang Nabi Musa pesan kepada kaum dia agar mereka taubatlah, tinggalkan berhala anak lembu yang disebutkan pada ayat 50-54 sebelum tu. Okey, jadi dipesan supaya tinggalkan. Okey, kemudian mereka ni pengikut Nabi Musa ni kata kami nak tengok Allah depan mata, terang nak tengok depan mata ni. Jadi kalau selagi kami tak nampak Allah, selagi tu kami tak nak beriman. Fa akhadhatkumus sa'iqa, maka ketika kerana itu mereka ni telah disambar petir. As-sa'iqa merujuk kepada petir, tapi para ulama tafsir kata sebahagiannya iaitu mereka ni terkena sambaran api. Macam ada api yang ni, itu adalah sebagai azab. Wa antum tanzurun, dan kamu semua melihatnya. Ini adalah azab kepada dia. Allah tak menjelmakan dirinya secara zahir, tapi ini adalah azab yang ditimpakan kepada pengikut-pengikut Nabi Musa AS. Cuma yang jadi persoalannya Allah sebut lepas tu, thumma ba'athnakum, kemudian kami bangkitkan mereka, min ba'di mautikum, iaitu sesudah mereka mati. Dalam di sini ditunjuk terjemahannya adalah sesudah pingsan daripada sambaran petir ataupun api itu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Okey, para ulama tafsir kata macam mana? Di sini mereka mengatakan seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far daripada Rabi' bin Anas. Dia kata apa? Nabi Musa AS ni telah berjalan bersama dengan pengikut-pengikutnya, kononnya nak melihat Allah dengan mata dia. So, barulah mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala datangkan sa'iqah, api ataupun datangkan petir. Okey. Kemudian Allah matikan mereka dan Allah hidupkan semula. Di sini para ulama tafsir seperti mana yang direkodkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, iaitu mereka mengatakan Allah Ta'ala membahagikan kepada dua. Okay? Sebahagian itu Allah petirkan, sebahagian yang lain tu kan 70 orang kan, mungkin 35 orang. 35 tu dipetirkan, matilah dia. 35 ini tak kena petir nampak. Kemudian 35 yang mati tadi dibangkitkan semula, 35 ni dimatikan pula kena petir. Jadi mereka saling melihat azab itu ditimpakan kepada mereka. Okey, yang itulah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir di dalam ayat ini. Dan itu adalah azab kerana mereka telah mensyirikkan Allah sebelum itu dengan menyembah anak lembu sebelum tu. Sebab itu Allah sebut pada ayat 54 berkaitan tentang penyembahan tu. Dan 70 orang pengikut Nabi Musa yang dok argue benda ni, mereka adalah telah menyembah berhala dan telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian mereka ni dihidupkan semula dan dimatikan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah persoalan yang ditimbulkan oleh Anti Nurul Huda, dan inilah jawapan yang disebutkan di dalam tafsir. Okey? Wallahu taala alam. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung lagi. Kita akan sambung iaitu pada tafsir dan tadabbur pada surah Al-Kahf. Okey, kita tengok pada surah Al-Kahf
dan kita akan perhatikan terus pada ayat yang ke-26. Okey, pada ayat yang ke-26. Kita dah bincang tentang Ashabul Kahfi sehingga selesai. Kita dah bincang tentang Ashabul Kahfi sehingga selesai. Okey, sampailah Allah Taala tutup cerita tu dengan perkataan walabithu fi kahfihim 300 sinin. Okey, iaitu Allah telah tetapkan tinggalkan mereka di dalam gua tu selama 300 tahun. Wasdadu tis'a, dan ditambah 9 lagi. Jadi orang keliru 300 ke 309. Para ulama tafsir kata 300 dekat sini adalah kiraan secara syamsiyah, manakala 309 dekat sini sebab Allah kata wasdadu dan ditambah 9 lagi tu, itu 309 merujuk kepada kiraan qamariyah. Kalau kita ikut kiraan syamsiyah, kita akan kira 300 tahun. Kalau kita ikut qamariyah, kiraan bulan, maka kita akan dapat 309 tahun. Sebab apa? Sebab dalam kiraan qamariyah, kita ni kurang 11 hari daripada syamsiyah. Okey, maknanya pusingan bulan ni dia kurang 11 hari setahun daripada kiraan pusingan matahari. Okey, yang itulah yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Kenapa Allah sebut ni? Sebab perbincangan ni tak selesai. Kalau kita tengok dalam agama Nasrani pun, the seven sleepers ni dalam perbincangan lagi. Bahkan mereka jumpa pula ada di tempat ni lah, ada di tempat ni lah, dan banyak tempat. Kalau tengok sampai hari ni, orang kata ada 30 tempat secara dakwaan. Inilah tempat the seven sleepers. Macam-macam pandangan. Okay? Jadi Allah tetapkan. Ini adalah firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tak suruh kita pun duk kaji lebih-lebih, melainkan Allah nak kita melihat di sebalik itu ada kebesaran Allah. Apa dia? Mereka tu yang utamanya mereka tu beriman kepada Allah Ta'ala. Okay, mereka tu beriman kepada Allah Ta'ala. Okay, baik, kita nak dekat sini. Lalu Allah sambunglah pada ayat yang ke-26. Allah kata apa? Qulillahu a'lamu bima labithu. Dan Allah lah, katakanlah wahai Muhammad, kul ni kata kerja perintah, sebab orang orang Quraisy tanya soalan ni pada Nabi kan, tentang pemuda-pemuda zaman dahulu tu. Jadi Allah perintah pada Nabi ni supaya jawab pada mereka, Allahu a'lamu bima labithu. Allah lah Tuhan yang maha mengetahui berapa lama dia tinggal dekat situ tu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Sebab apa? Sebab bagi Allah lah apa yang ada dekat langit dan bumi ni perkara-perkara ghaib tu. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Absir bihi wa asmi'. Allah lah Tuhan yang terang penglihatannya. Absir ni. Allah lah Tuhan yang terang penglihatannya dan dialah Tuhan yang tajam pendengarannya. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang terkecuali dan tidak ada sesuatu pun yang terselindung daripada pengetahuan Allah. Ma lahum min dunihi min waliyyin wala yusyrik fi hukmihi ahada. Tidak ada penduduk langit dan bumi pengurus selain daripada Allah, dan tidak ada yang menjadikan sesiapa pun yang masuk campur dalam hukum-hukum Allah Ta'ala. Nak kata pada ayat 26 ni Allah telah meletakkan tauhid kepada kita. Okey? Duk cerita Ashabul Kahfi ni, benda-benda yang macam ni orang akan ingat dan orang akan lihat dan orang akan besarkan Ashabul Kahfi. Ni saya tak nafikan tuan-tuan. Bila kita bercerita berkaitan tentang Ashabul Kahfi, pergilah ke Jordan, pergilah ke Turki dan beberapa tempat yang didakwa sebagai Ashabul Kahfi, orang akan cerita perkara-perkara ghaib tu. Akhirnya kita rasa takjub dan kita akan rasa kagum. Kagum pada apa? Kagum pada kisah tu. Adakah membawa kepada Allah? Jarang-jarang akan membawa kepada Allah. Okay? Sebab apa? Kisah tu lebih menakjubkan bagi kita lah. Jadi Allah pesan, bila Allah sebut dalam Quran cerita tentang perkara-perkara yang tak masuk akal, macam ni ditidurkan 300 tahun dan sebagainya, maka Allah tutup, endingkan cerita tu dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Yang patut kamu besarkan, yang patut kamu sampaikan adalah Allah. Allah yang maha besar. Dan Allah lah yang telah menjadikan peristiwa itu berlaku. Macam kita lah tuan-tuan. Kita balik daripada Jordan misalnya.
Bila kita tangkap gambar, kita share dengan keluarga kita. Saya dah sampai Ashabul Kahfi. Saya dah sampai dah gua Ashabul Kahfi. Apa yang kita akan cerita? Kita ceritalah gambaran pengalaman kita dalam gua. Kemudian saya dengar daripada tour guide ni, tour leader cerita macam ni, macam ni, macam ni. Pernah tak kita akan bercerita tentang ketuhanan? Pernah tak kita akan cerita sebut tentang Allah yang Maha Besar? Jarang-jarang. Orang akan highlight tentang Ashabul Kahfi dan sebagainya. Dan selalu contoh yang saya berikan pada tuan-tuan. Kalaulah saya yang mengajar ni tuan-tuan, tiba-tiba berada depan tuan-tuan, saya terapung. Terapung, terbang kan, tak duduk atas kerusi, terapung. Adakah membawa tuan-tuan ingat kepada Allah? Tak. Tuan-tuan akan ingat pada saya. Oh, Ustaz Izzuddin tu dia terapung masa mengajar. Hebat dia ni. Selalunya macam tu. Jarang-jarang kita akan mengingat kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah pada ayat 26 ni, setelah selesai cerita Ashabul Kahfi, Allah bagi tahu kepada kita, segala-gala di langit dan bumi ini adalah Allah. Allah, Tuhan yang Maha melihat dan Tuhan yang Maha mendengar. Dan tidak ada sesuatu sekutu dengannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang mengurus alam ni, melainkan hanya dia. Itu mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada ayat yang ke-26. Okay, pada ayat yang ke-26. Okay, baik. Sekarang, kita tengok pada ayat 27 sehingga ayat 31. Sebelum Allah Ta'ala masukkan cerita babak yang kedua, cerita yang kedua berkaitan tentang dua orang pemilik kebun, maka pada ayat 27 sampai ayat 31 ni, Allah berbicara berkaitan tentang tauhid. Pentingnya ilmu tauhid ni, pentingnya akidah, keimanan kepada Allah Ta'ala. Dan dia ada perkaitannya dengan asbabun nuzul tentang orang-orang Quraisy. Ada tentang orang-orang Quraisy. Iaitu seperti mana dalam riwayat Al-Imam Muslim, dari riwayat Imam Muslim ni, ibu-ibu, kita nak masuk ayat ke-27 sampai ayat 31 ni. Cerita dia, dalam riwayat Imam Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, mereka ni berjalan dengan Nabi SAW seramai 6 orang. Kalangan mereka ni ada 6 orang. Cuma Sa'ad kata apa, yang aku ingat, yang bersama dengan aku ni, ada aku, ada Nabi, ada Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang lain. Sa'ad tak ingat dah. Dari riwayat kata, Sa'ad tak ingat sahabat-sahabat yang ikut tu. Tapi sahabat-sahabat yang bukan bangsawan lah, bukan orang-orang besar. Dia ni adalah orang-orang biasa sahaja. Okay, rakyat-rakyat marahin yang telah memeluk Islam. Okay. Apa yang berlaku? Iaitu Nabi SAW bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Mereka jumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy. Dan pembesar Quraisy minta kepada Nabi SAW buat satu majlis khas untuk mereka. Sebab mereka ada keyakinan yang mana Nabi ni Al-Amin, tak pernah bohong. Jadi dia rasa Muhammad ni dia tak pernah bohong, dia tak pernah dusta. Jadi kita yakin yang ajaran dakwah ni benar. Jadi orang Quraisy yang besar-besar ni, yang bangsawan-bangsawan ni, dia minta Nabi buat satu majlis khas untuk dia. Dan dalam majlis itu jangan masukkan adanya orang-orang daripada kalangan orang Muslim ni yang orang-orang miskin ataupun dalam kalangan hamba. Mereka tak nak. Mereka ada double standard lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tegur mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan satu surah, iaitu satu ayat pada surah Allah turunkan ayat saya kena simak balik. Tapi salah satunya Allah Ta'ala turunkan pada surah Al-Kahfi ini tegur, mengingatkan Nabi SAW jangan tinggalkan sahabat-sahabat kamu ni semata-mata mengutamakan golongan-golongan bangsawan ni. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik, kita masuk dulu. Nanti saya akan sentuh ayat tu. Saya kena cek balik. Okey. Baik, tengok pada ayat yang ke-27 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qulillah a'lamu bima labithu, minta maaf. Allah kata watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan bacalah serta ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada Al-Quran, kitab Tuhanmu. La mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada.
Tidak ada sesiapa yang akan mengubah kalimah-kalimah Allah Ta'ala. Ini satu jaminan tuan-tuan. Iaitu Allah nak bagi tahu Quran ni tidak ada penambahan dan tidak ada pertukaran. Bahkan mukjizat pula, Quran tak pernah berubah walaupun satu huruf, walaupun satu baris. Tetapi beribu dan ratus ribu manusia yang membaca Quran, berapa ramai yang telah berubah. Quran tak pernah berubah, tapi manusia berubah. Manusia membacanya telah berubah. Dan ini yang kita tengok kepada kisah sahabat Nabi SAW, iaitu namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal anak kepada Abu Jahal. Dia masuk Islam setelah peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey, dia naik satu kapal daripada Jeddah, kononnya nak hijrah ke Sana'a, ke Yaman. Tapi dalam perjalanan tu, dan disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, iaitu Ikrimah ni dilanda badai di atas kapal tu. Bila dilanda badai, dia kata apa? Kalau Tuhan Muhammad tu benar, selamatkanlah daripada bencana di atas kapal ni, aku akan pulang ke Mekah beriman kepada Allah dan Muhammad lah. Jadi takdir Allah, Allah selamatkan. Allah selamatkan, berhenti badai tu. Pulanglah Ikrimah ke kota Mekah, terus beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab Ikrimah waktu tu, isterinya telah memeluk agama Islam. Dia ni anak kepada Abu Jahal. Jadi lepas dia masuk Islam, dia merupakan sahabat yang paling cintakan Al-Quran. Sangat cintakan Al-Quran. Habis baca Quran, dia kata, hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Ini kalam Tuhanku, ini kalam Tuhanku. Nampak? Dulu dialah yang membenci Nabi, membenci agama Nabi. Lepas tu berubah menjadi pecinta Nabi dan pecinta agama Nabi SAW. Dan dialah antara sahabat yang paling kuat membaca Al-Quran. Dan dia syahid di dalam peperangan Yarmouk di bawah pemerintahan zaman Amirul Mukminin Umar Khattab. Dan masa Ikrimah ni masuk dalam medan perang di Yarmouk ni, dia kata apa? Kalau dahulu aku menyerang Muhammad dan agama Muhammad daripada setiap penjuru, hari ini aku berjanji dengan diriku, aku akan pertahankan agama Muhammad dan Muhammad itu daripada setiap penjuru. Takdir Allah, dia syahid. Dan waktu dia syahid tu, disaksikan pada tubuhnya sahaja ada lebih kurang berpuluh-puluh bekas tikaman, 40 ataupun 70 bekas tikaman pedang yang berada pada tubuhnya. Artinya dia berjuang di jalan Allah, mempertahankan agama Allah. Sedangkan dahulu dia adalah orang yang paling memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Quran telah merubah kehidupan seseorang. Jadi Allah Taala sebut la mubaddila li kalimatih. Quran ni takkan berubah. Apatah lagi dia bercerita berkaitan tentang Ashabul Kahfi sebelum tu, Allah kata Quran tak pernah berubah. Dia adalah perkara fakta, tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan, tidak ada kelemahan dan kekurangan. Bahkan Allah kata walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tak akan dapat sesuatu pun perlindungan. Multahada ni tempat berlindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Al-Quran. Okey. Jadi kita nak selamatkan daripada fitnah akidah ni, cerita Ashabul Kahfi sebelum tu, mana yang kita nak berpaut? Berpautlah kepada Al-Quran. Berpautlah kepada Al-Quran dan berpautlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dia punya munasabah, kesinambungan daripada ayat kepada ayat yang lain. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-28. Ayat inilah yang saya ceritakan tadi, asbabun nuzul dia. Sebab pembesar-pembesar Quraisy request kepada Nabi minta Nabi SAW supaya buat satu kelas secara khusus untuk mereka. Jangan babitkan adanya kalangan-kalangan sahabat yang miskin-miskin ataupun daripada kalangan hamba. Okay? Lalu Allah Ta'ala ingatkan Nabi. Allah kata apa? Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan jadikanlah kamu ni orang yang sabar ni berdamping dengan orang yang menyeru kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan pada waktu petang, semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang beriman ni jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Kamu jangan tinggalkan mereka ni hanya semata-mata kerana pembesar-pembesar ni. Hanya kerana bangsawan-bangsawan ni. Sebab agama ni adalah agama untuk semua. Dia tidak ada beza-beza kasta-kasta.
Kalau untuk pembesar macam ni agamanya, untuk rakyat marahan macam ni agama, tak ada. Tidak ada perbezaan dan jangan dilayankan kehendak-kehendak seperti itu. Okey? Jangan yang layan kehendak-kehendak seperti itu. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Lalu Allah kata apa? Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka, iaitu siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang kalangan hamba-hamba ni, hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Ini pesan untuk Nabi secara umum dan pesan kepada kita ni. Sebab ada juga pendakwa-pendakwa ni, dia hanya berdakwah kepada VVIP je. Saya minta maaf kalau saya sebut saja terbuka kan. Dia hanya dakwah kepada VVIP. Habis sedangkan orang-orang yang susah, yang memang tak ada kemampuan, dia tak nak tolong. Dia tak nak pergi dakwah. Kat saya hanya datang kalau ada bayaran je. Kalau tak ada bayaran, saya minta maaf lah, saya tak datang. Contohlah, ada juga jenis macam tu. Jadi Allah pesan, jangan kerana nak kesenangan dunia, hanya kerana sedikit hibah tu, kamu tinggalkan orang-orang yang tak mampu ni. Semata-mata utamakan golongan-golongan yang seperti itu. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pembesar Quraisy dalam riwayat menyebutkan, mereka kata apa? Kami tak nak majlis kami ni dihadiri oleh Bilal, kemudian Ammar bin Yasir, Khabbab bin Adi, Abdullah bin Mas'ud. Ini semua orang-orang susah, kalangan-kalangan hamba. Kami tak nak majlis ni ada mereka ni. Sedangkan kalau kita tengok, mereka-mereka ni sebahagiannya merupakan adalah as-sabiqunal awwalun. Kalau kita baca dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan mereka ni adalah sebagai as-sabiqunal awwalun, iaitu kelompok yang Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Artinya mereka ni adalah penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kamu jangan nilai mereka dari sudut harta dunia lah, tapi kamu nilai dari sudut keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Dalam riwayat Al-Imam Muslim yang saya sebutkan tadi, awal tadi tu, Sa'ad bin Abi Waqqas riwayatkan dia berenam berjalan dengan Nabi, berjumpa dengan pembesar Quraisy, dan pembesar Quraisy request benda ni. Dia kata kami tak nak ada sahabat-sahabat yang miskin-miskin join program ni. Kalau kamu nak dakwah, kamu hanya dakwah kami je. Yang golongan-golongan ni pisahkan, tak nak. Lalu Allah Ta'ala ingatkan Nabi dan Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-An'am. Okay, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 52. Kita tengok sikit Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 52. Kejap saya share. Okay. Kita tengok surah Al-An'am ayat yang ke-52. Ni hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Baik. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Janganlah engkau usir orang-orang yang beribadah, berdoa, yang menyeru kepada Allah Ta'ala ni pada waktu pagi dan pada waktu petang, semata-mata mengharapkan redha Allah. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Tiadalah engkau tu bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amal mereka, dan mereka juga tidak bertanggungjawab tentang hitungan amal kamu. Kalau kamu mengusir mereka, nescaya menjadilah kamu itu orang-orang yang zalim. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab dakwah ni tidak ada bezanya. Tidak ada double standard. Oh, orang kaya macam ni cara pendekatan dia, orang miskin macam ni pendekatan. Tidak ada. Tidak ada kasta-kasta, tidak ada double standard. Agama ni adalah untuk semua. Okey? Termasuklah juga kalau kita tengok ajaran sesat ni, salah satunya kita ni kalau nak ngajar kena waktu malam je, contohlah 12 malam baru datang. Dan ajaran ni jangan share pada orang lain. Kalau dia nak tahu, dia kena datang sini. Kalau dia tak datang, tak boleh share, tak boleh kongsikan video ni, tak boleh kongsikan apa yang kita ajar. Mereka ni bukan ahli dia. Mereka ni semua belajar kulit je, kita yang belajar isi. Ini antara
tanda-tanda kepada ajaran sesat. Okey, dan inilah yang berlaku kepada Quraisy. Mereka tak nak duduk dalam semajlis dengan orang-orang miskin kalangan-kalangan hamba. Sebab apa? Mereka merasakan mereka lebih mulia. Jadi Allah ingatkan kepada Nabi, jangan kerana kesenangan dunia tu ataupun kerana dunia tu menyebabkan kamu meninggalkan mereka. Yang itulah Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-28. Okey, pada ayat 28. Okey, khalas Baik, kita tengok lagi. Surat. Okey, pada ayat 28. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah engkau mematuhi dan janganlah engkau mematuhi man aghfalna qalbah, orang yang Allah Ta'ala telah lalaikan hati mereka daripada mengingati Allah Ta'ala. Jangan sebab kamu nak utamakan sebab dia ni orang kaya, kamu utamakan dia. Kamu kena ingat, ada beza antara orang kaya, orang miskin dan juga orang yang mengingati Allah dan orang yang melalaikan hatinya daripada mengingati Allah. Wattaba' hawahu, dan mereka ni adalah orang yang hanya menurut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan tingkah lakunya itu adalah melampaui kebenaran. Okey, sebab kadang-kadang kita bila berdakwah ni, kadang-kadang kita tak perasan. Jadi ini adalah satu peringatan lah. Sebab kita nampak kalau saya pegang yang besar ni, insya-Allah lah yang kecil-kecil ni akan follow. Betul, tak nafikan. Tapi kena ada satu kayu pengukur juga. Boleh jadi yang atas ni saja je dia mengganggu kita kan. Yang bawah-bawah ni menyebabkan kita lupakan mereka. Kita pisah-pisahkan mereka. Jadi Allah pesan pada Nabi jangan buat benda-benda macam itu. Tetap kena samakan yang kaya yang miskin dan sebagainya. Dan jangan kamu utamakan yang kaya sehingga kamu melupakan yang lain. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kemudian pada ayat yang ke-29. Pada ayat 29 Allah Ta'ala sebut wa qulil haqq min rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad. Kalimah qul ni fi'lul amr, kata perintah. Kata wahai Muhammad, al haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Maksudnya pesan pada mereka ni. Kalau kamu nak beriman, bukan perlu pisah-pisah. Bukan ada kasta-kasta. Majlis ni dia boleh datang, majlis ni tak boleh datang. Bukan macam tu. Tidak ada perbezaan pun. Faman syaa falyu'min. Kata pada dia Allah pesan, kalau kamu nak beriman. Wa man syaa falyakfur. Kalau kamu tak nak beriman, nak kufur. Mudah macam tu je. Okay? Tak payah kamu ni menghalangi orang beriman ni dengan macam-macam helah-helah lah. Pisah-pisahkan mereka ni. Jadi, kalau kamu nak iman, beriman. Kalau kamu nak kufur. Okay? Tapi beri ancaman pada mereka. Inna a'tadna lidh-dhalimi nara. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menyediakan kepada orang-orang zalim. Siapa zalim ni? Adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang kufur kepada Allah Ta'ala. Okay, zalim pada diri sendirilah. Menafikan kebenaran, menolak kebenaran, beriman kepada Allah Ta'ala. Bagi tahu pada dia, adanya naran. Adanya api neraka ahata bihim, iaitu neraka yang akan mengepung mereka. Suradikuha, yang mana ada pagar-pagar yang akan kelilingi mereka. Baik, pagar ni, suradikuha ni, pagar-pagar berapi yang mengelilingi mereka ni, para ulama kata apa? Ini adalah pagar yang dibuat daripada api. Okay? Seolah-olahnya mereka kufur, mereka tak boleh lari ke mana-mana dah. Mereka akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, mereka akan dikepung dengan pagar-pagar daripada api neraka. Ini azab. Maksudnya, sebab ayat sebelum ni, kan orang Quraisy ni diminta dibezakan. Jadi Allah kata, kamu jangan buat macam tu wahai Muhammad. Tapi pesan, ini adalah kebenaran daripada Tuhan kamu. Okay?
Kalau kamu nak beriman, beriman. Kalau kamu tak nak beriman, tak payah beriman. Kita ingat macam satu tawaran kan. Maksudnya boleh memilih. Kalau saya nak beriman, saya beriman lah. Tak nak beriman, tak nak beriman lah. Jadi ayat berikut lepas tu Allah datangkan ancaman. Ini bukan pilihan sebenarnya. Ini adalah sebagai satu syarat. Kamu memang kena beriman. Tapi kalau kamu nak pilih kekufuran, okey. Tapi kamu kena ingat, Allah telah sediakan pagar yang akan mengepung kamu daripada api neraka. Dan Allah ingatkan lagi, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl. Kamu ni akan diberikan minuman dalam neraka nanti, iaitu minuman daripada al-muhl. Ni minuman daripada al-muhl, seperti muhul. Apa maksud muhul ni? Para ulama tafsir menyebutkan perkataan al-muhul adalah pertama, dia adalah air, sebab air minuman dalam neraka ni namanya hamim. Air minuman dalam neraka ni namanya hamim. Muhul ni adalah air yang berada di kemuncak kepanasan. Kalau kita air mendidih 100 darjah Celsius 100 darjah Celsius. Jadi al-muhul ni kita tak tahulah panas macam mana sebab kat dunia ni yang paling panas lava gunung berapi lah. Ataupun matahari contohlah. Jadi kepanasan tu macam mana? Al-muhul. Muhul tu maksudnya dia berada di kemuncak kepanasan. Yang kedua, al-muhul ni para ulama tafsir melihat dia adalah seperti mana logam yang dicairkan. Ada yang terjemahkan al-muhul ni sebagai logam yang dicairkan. Ini pandangan para ulama. Para ulama tafsir ni kalau pandangan dia perbezaan itu adalah contoh supaya kita faham. Macam mana logam yang dicairkan? Maksudnya satu besi nak dicairkan, kepanasan tu dia mesti lebih daripada 100 darjah Celsius lebih. Barulah dia boleh cairkan tembaga ke, besi ke dan sebagainya. Okey, logam dan sebagainya. Baik. Ketiga, mereka menyebutkan al-muhul ini adalah seperti mana mendapan minyak. Mendapan minyak. Semua merujuk kepada kepanasan lah. Dan yang keempat, mereka kata al-muhul ini adalah sesuatu benda yang mengumpulkan segala jenis keburukan. Apa keburukannya? Pertama, al-muhul ni artinya air yang berwarna hitam. Yang kedua, air yang kotor lagi menjijikkan. Ketiga, air yang berbau busuk dan panas. Busuk dan panas. Dan yang keempat adalah air yang membinasakan. Ini perkataan kal-muhl. Jadi Allah ingatkan kepada pembesar-pembesar Quraisy ni, kenapa Allah sebut tentang minuman? Sebab minuman tu adalah lambang kepada status lah, status kan. Mereka akan minum arak. Arak tu lambang status. Sampai hari ni pun arak ni menjadi satu lambang status kedudukan. Kalau dia minum arak ni campur dengan jenis macam ni, campur jenis macam ni, orang tahu ni status kaya. Contohlah contoh. Jadi Allah mengingatkan, kamu akan masuk dalam neraka, akan dipagari dengan api-api neraka dan kamu akan diberikan satu minuman khas. Okey? Dan minuman itu adalah namanya al-muhl. Minumannya nama al-muhl. Apa yang akan terjadi kalau manusia ni minum muhl? Kata Allah, yashwi al-wujuh. Minuman itu akan menghanguskan wajahnya. Okey? Minuman itu akan hanguskan wajahnya. Yashwil wujuh. Akan hanguskan wajah ni. Okey. Maksudnya apa? Bila dia pegang gelas ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila dia pegang gelas ni, dia belum minum lagi, baru letakkan gelas tu di bibirnya. Wap yang keluar daripada gelas itu akan membakar wajahnya. Itu namanya yashwil wujuh. Yashwil wujuh. Nak bayang panas mana air tu? Panas mana air tu? Azab macam mana air tu? Kamu belum minum lagi, kamu boleh letak di mulut, wap yang keluar tu akan membakar wajah kamu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, okay, kalau tuan-tuan tengok, saya share. Tuan-tuan boleh buka surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat yang ke-15. Saya share. Kalau tuan-tuan tengok pada surah Muhammad, surah 47 ayat 15.
Okey. Oh. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di hujung ni, kaman huwa khalidun finnar wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Okey. Kalau tuan-tuan baca ayat keseluruhan ni, Allah sebut tentang nikmat syurga dan Allah sebut tentang azab neraka. Dalam syurga Allah janjikan apa? Ada fiha anhar, adanya sungai-sungai. Dan sungai itu Allah bahagikan kepada 4. Pertama iaitu sungai daripada ghairu asin, sungai air tawar. Kedua, wa anharu min laban, adanya sungai daripada susu, lam yataghayyar ta'muh, yang mana tak berubah rasanya. Ketiga, wa anharu min khamar, adanya sungai daripada arak, lazzatil lisyaribin, yang akan menjadi lazat kepada peminumnya. Yang keempat, wa anharu min asal musaffa, dan yang keempat adalah sungai daripada madu yang suci. Okey. Yang ini Allah Ta'ala sebut tentang minuman dalam syurga. Okay, benda ni adalah bancuhan secara semula jadi. Sungai susu, sungai air tawar, sungai arak dan juga sungai madu. Tapi bagi orang yang duduk dalam neraka, Allah kata apa? Kaman huwa khalidun finnar. Dan bagi orang yang akan duduk selama-lamanya dalam neraka, kekal dalam neraka, wasuqu ma'an hamima. Mereka akan diberikan minuman air yang mendidih. Air yang panas tadi tu, yang kalmuhul. Faqatta'a am'a'ahum. Dia minum dan dia akan memotong-motong. Faqatta'. Dia potong-potong usus-usus perut mereka. Am'a'ahum. Am'a'ahum. Yang inilah yang dimaksudkan pada ayat yang ke-29 ini sebagai bi'sas syarab. Bi'sas syarab. Okey. Kita tengok pada ayat 29 ni. Kita patah balik. Tuan-tuan perhatikan Allah Ta'ala sebut bi'sas syarab ni. Okey, minuman, mereka akan diberikan minuman daripada muhul yang akan menghanguskan wajah dia. Wap yang keluar tu boleh hancurkan wajah. Dan minuman tu kalau diminum faqatta'a am'a'ahu, dia akan potong-potong usus-usus perut penghuni neraka. Dan itulah kata Allah bi'sas syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Seburuk-buruk minuman. Dan Allah kata apa? Dalam neraka itu wasa'at murtafaqa. Sebab ni dua-dua ni lambang kemewahan kan. Minuman apa yang dia minum, kemudian tempat tinggal mana yang dia tinggal. Okay? Lalu Allah kata dalam neraka nanti wasa'at, dan itu adalah seburuk-buruk murtafaqa, tempat kamu bersenang-senang. Seburuk-buruk tempat kamu bersenang-senang. Okay? Baik, kalau tuan-tuan nak tengok apa yang buruk tempat ni, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Furqan ayat 66. Tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Furqan ayat 66. Okay, surah Al-Furqan surah yang ke-25. Surah Al-Furqan surah 25 ayat yang ke-66. Ini saya sekadar share lah dengan tuan-tuan. Okay, saya tak buka lah. Tapi tuan-tuan boleh search ataupun tuan-tuan boleh type kan, ataupun tuan-tuan buat nota sedikit, nanti boleh semak lepas ni. Surah 25, surah Al-Furqan ayat 66. Ini gambaran yang Allah Ta'ala sebut sebagai wasa'at murtafaqa. Seburuk-buruk tempat manusia bersenang-senang di hari akhirat. Okay, maksudnya neraka Allah. Allah sindirlah. Allah sindir manusia-manusia ni. Seburuk-buruk tempat untuk berehat. Apa dia? Allah kata dalam neraka itu adalah innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Neraka jahanam itu adalah tempat tinggal dan tempat menetap yang paling buruk. Sebab apa? Di situlah tempat Allah melonggokkan kemarahan dia dan Allah melonggokkan kemurkaan dia. Sebab itu dalam neraka Allah kata la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka tidak ada yang mati dan juga tidak ada yang hidup. Kenapa tak mati? Sebab dia akan mengalami azab, kemuncak kesakitan. Tapi bila dia berada di kemuncak kesakitan, dia tidak akan mati. Kesakitan tu tak berakhir, bahkan bertambah lagi sakit. Infinity. Wala yahya, dan juga dalam neraka itu tidak ada kehidupan, sebab dalam neraka itu manusia akan terus-menerus berada di dalam keadaan azab. Okay?
Tidak ada satu pun kenikmatan dan kerehatan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah yang Allah Taala maksudkan sebagai wasa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk tempat manusia bersenang-senang di hari akhirat. Okey, baik. Setelah Allah cerita tentang azab neraka ni, Allah sebut pula ayat yang ke-30 berkaitan tentang nikmat syurga. Okay, Allah Ta'ala cerita tentang nikmat syurga. Balasan kepada penghuni-penghuni syurga Allah. Orang yang berhabis-habisan menahan, bersabar di atas takwa. Okay, menahan dan bersabar di atas takwa. Bertahan, menjaga keimanan dan tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Berbaluilah untuk dia mempertahankan tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Tuan-tuan boleh tengok pada ayat 30, Allah kata, Innal ladzina amanu. Allah Ta'ala sebut, Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh. Okey, tuan-tuan perhatikan. Selalu kita tengok Allah Ta'ala ikat perkataan beriman dan beramal saleh. Ada orang beriman tapi tak beramal. Saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari kiamat. Beramal tak? Solat tak, puasa tak, haji tak. Termasuk letak dalam kategori ni, dia tak masuk. Ada orang dia memang buat baik. Ada orang dia memang buat baik. Dia jenis orang yang beramal. Okay? Cakapnya baik, kan, tolong orang, selalu buat program-program kemanusiaan. Tapi beriman tak? Tak beriman. Termasuk tak dalam ayat ni? Dia tak masuk. Dia tak termasuk. Jadi pada ayat yang ke-30 ni, ini satu ingatan bersama lah. Iaitu kita semuanya mesti perlulah innalladzina amanu. Pertama syarat dia beriman dahulu. Beriman. Lalu yang kedua, wa'amilus salihat, dan kita mesti beramal salih. Okay, syarat pertama beriman, syarat yang kedua beramal salih. Kita tak boleh pilih, saya beriman, walaupun saya tak solat, tapi saya beriman. Tak boleh. Kadang-kadang tuan-tuan akan jumpa orang-orang macam ni. Okay, saya pernahlah jumpa. Saya pernah jumpa orang duk kata benda-benda macam ni. Dia kata, Allah nilai kita ni dari sudut kebaikan kita je. Allah tak peduli kamu agama apa pun. Kalau kamu buat baik, kamu masuk syurga. Tak. Kamu kena beriman dan kamu kena beramal soleh. Okay? Ada juga orang kata, kamu buatlah apa pun. Beribadahlah. Tak beribadah pun tak apa. Yang penting iman tu. Ada orang dia tak solat, ada orang dia solat, ada orang puasa, ada orang tak puasa. Benda tu tak penting. Yang penting iman kamu tu. Ini pun salah juga. Sesat menyesatkan. Adallu fa'adallu. Dia ni sesat dan dia menyesatkan orang lain. Sebab itu tuan-tuan tengok yang sekarang tengah viral ni, Hadi Minallah. Okay, yang kumpulan Hadi Minallah ni, apa yang salah satu dia punya video dia yang saya tengok lah, orang duk share lah. Saya pun tak tahu dah tamat di kumpulan ni kan. Dia duk share, dia jumpa dengan macam-macam wakil-wakil agama ni. Dia kata saya bukan Islam. Dan Tuhan yang saya beriman ni, dia tak letak pun kamu ni Kristian ke, kamu Hindu ke, kamu Buddha ke. Yang penting kamu buat baik, kamu selamat. Ini adalah satu dakwaan yang berselisih dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu Allah sentiasa ikat. Kamu kena beriman, kamu kena beramal saleh. Beriman, beramal saleh. Kamu tak boleh pisahkan dua ni. Kalau kamu buat dua ni, barulah inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami ni tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang memperbaikkan amalnya. Orang yang melakukan amal ni Allah tak akan sia-siakan. La nudhi', Allah tak akan sia-siakan dan Allah tak akan hilangkan pahalanya. Yang dia buat berbaloi. Semuanya akan diklaim. Semuanya boleh ditebus dengan pahala-pahala di hari akhirat. Syaratnya mesti dua. Dia beriman kepada Allah, dan yang kedua, dia mesti melakukan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini ayat yang ke-30. Kenapa saya terangkan ni? Sebab ini pentingnya akidah. Setelah kita dah bincang tentang Ashabul Kahfi ni, yang inilah pentingnya akidah. Sebab tanpa akidah boleh membawa kamu ke neraka Allah. Kamu akan minum seburuk-buruk minuman, akan duduk di seburuk-buruk tempat, ataupun kamu mempertahankan akidah, kamu akan duduk di tempat yang paling terbaik.
Okey, baik. Tengok ayat 31. Allah pun explain apa yang ada dalam syurga ni. Sebab Allah tak melihat kita dari sudut harta. Kan pembesar Quraisy duduk bincang kan, buat majlis khas untuk dia, jangan adanya hamba-hamba orang-orang marahan ni. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, jangan pisahkan. Sebab di sisi Allah yang paling utama adalah keimanan, bukan dari sudut harta. Lalu Allah pun kata pada ayat 31, bagi orang yang beriman itu, ulaika lahum jannatu adn. Mereka ni akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana syurga itu adalah syurga Adnin. Syurga Adnin, syurga yang kekal. Min tahtihimul anhar. Tajri min tahtihimul anhar. Yang mana syurga itu di bawahnya mengalir, tahtihimul. Tahtihimul ni di bawah. Para ulama sebut bawah tu adalah merujuk kepada bawah rumah mereka, bawah bilik-bilik mereka, bawah kediaman mereka itu tajrimin, iaitu mengalirlah al-anhar, sungai-sungai. Kalau tuan-tuan perempuan, kita tengok dalam perkataan Arab, perkataan anhar ni dia datang daripada perkataan nahar. Nahar ni artinya laluan. Laluan, hakisan, itu maksudnya nahar. Dan orang Arab akan sebut sungai dengan perkataan an-nahar al-jari, iaitu laluan yang mengalir. Sebab itu selalu dikaitkan dengan tajri. Sebab di negara Arab ada juga sungai yang tak mengalir. Maksudnya dia macam sungai tapi kering kontang. Ada jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut tajri min tahtihal anhar. Bila Allah sebut dalam syurga ni, bawah dia ada sungai yang mengalir. Sebab kalau sebut sungai je, negara kita lain lah. Negara kita setiap sungai memang ada air. Tapi di negara Arab ada sungai yang tak berair, kering kontang. Sebab itu Allah sebut perkataan tajri itu sering kali diulang, tajri. Maksudnya ni bukan laluan ataupun sungai yang kering kontang. Tak, dia mengalir air cantik. Bagi orang Arab, mereka ni memang rasa kagum lah. Hujan yang turun, air yang mengalir. Ini memang mengagumkan. Sebab bagi mereka, kawasan mereka adalah kawasan yang kering. Mereka tak pernah lihat kenikmatan-kenikmatan seperti mana yang kita lihat di negara kita. Okay? Sebab itu Allah Ta'ala highlightkan perkataan ni. Sering kali diulang-ulang. Supaya bayangan dia, Masya Allah, syurga ni dia lebih beyond lah. Lebih daripada apa yang mereka jangkaukan. Dan Allah Ta'ala kata apa? Bukan sekadar kamu akan duduk di negeri ataupun di tempat yang indah, yang subur dengan tanaman-tanaman. Sebab perkataan jannat tu pun merujuk kepada kebun-kebun yang menghijau, kebun-kebun yang tebal hijaunya. Dan dalam tu pula adanya sungai-sungai yang mengalir. Lalu Allah sebut apa? Yuhallawna fiha. Mereka itu akan dihiasi. Okay? Yuhallawna fiha. Mereka akan dihiasi. Min asawira, iaitu daripada gelang-gelang. Lelaki ke perempuan, penghuni syurga, semuanya akan diberikan pakaian gelang. Semuanya, lelaki ataupun perempuan. Min zahab. Gelang itu diperbuat daripada emas. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Dan mereka akan diberikan pakaian, iaitu pakaian yang berwarna hijau. Min sundusin wa istabra. Iaitu ada dua jenis pakaian. Iaitu sutera nipis. Perkataan sundus ni adalah sutera nipis. Sutera nipis. Sutera nipis tu berwarna hijau. Wa istabra adalah sutera tebal pun berwarna hijau. Saya pernah baca dalam satu tafsiran, kenapa Allah memberikan pakaian penghuni syurga ni warna hijau? Sebab hijau itu artinya optimis. Okay, satu, dia adalah warna yang mendamaikan. Dan dia warna yang optimis. Macam mana? Iaitu warna itu dia tak gelap macam hitam dan dia tak silau macam putih. Dia adalah warna yang di pertengahan. Bahkan kalau orang yang stres, orang yang ada sakit mata kan, doktor akan selalu pesan banyak tengok hijau lah. Kamu tengok hijau, maksudnya tengok tumbuh-tumbuhan, tengok kawasan-kawasan yang mendamaikan. Hijau tu dia menenangkan lah. Okay? Dia menghilangkan tekanan, stres dan sebagainya. Ini sebahagian lah yang ditafsirkan oleh para ulama. Dan saya pun tak tahu sejauh mana kenyataan ini. Kerana itu
Iaitu kalau kita tengok dalam bilik-bilik operation, bilik-bilik pembedahan di hospital, kebanyakan doktornya memakai pakaian yang berwarna hijau. Saya rasa ada juga warna lain. Tapi majoritinya berwarna hijau. Okay. Sebab apa? Sebab bilik operation ni kan bilik yang kritikal kan, dengan darah, dengan itu, dengan ini. Jadi warna hijau tu memberikan satu ketenangan dan optimis lah kepada usaha. Itu wallahualam. Saya tak tahu sejauh mana kenyataan itu. Tapi itu antara sebab kenapa Allah highlight perkataan khudar. Khudar kat sini. Khudar iaitu berwarna hijau. Berwarna hijau. Kalau kita belajar bahasa Arab, sayur-sayuran dalam bahasa Arab, kan vegetables ni disebut sebagai khudrawat. Dia datang daripada perkataan khudar iaitu perkataan hijau. Dan diingatkan kepada kita, seperti mana Al-Hafiz Ibn Katsir kata apa? Dalam syurga, penghuni syurga akan diberikan gelang emas dan juga akan diberikan pakaian sutera. Tapi bagi manusia yang di dunia, yang lelaki telah memakai gelang dan telah memakai sutera, Allah akan haramkan kepada mereka ini dipakaikan gelang hiasan di dalam syurga daripada emas, dan diharamkan kepada mereka untuk memakai sutera di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni tahan syahwat kita dekat dunia untuk yang sementara ini, untuk kenikmatan yang selama-lamanya di hari akhirat. Jadi kita pujuklah hati kita ni. Ada benda yang kita nak buat, kita tak dapat. Kita ada keinginan kan. Saya rasa saya nak buat lah. Saya tengok orang pakai cantik lah. Tahan. Kita niatkan mudah-mudahan sabarnya saya ni menahan daripada buat perkara yang Allah haramkan ni, Allah akan berikan gantian yang lebih baik di dalam syurga nanti. Okay? Sebab hari ni jadi trend kan, lelaki pakai rantai lah, lelaki pakai gelang lah. Dulu pakai gelang tali, kemudian bangle tu, gelang besi tu. Sekarang saya tengok tak jadi masalah dah, kononnya lah. Orang lelaki pakai gelang emas dan rantai emas. Saya tengok majoriti kebanyakan dah mula rasa biasa je. Sedangkan itu adalah perkara yang haram. Okay, jadi Al-Hafiz Ibn Katsir pun menyebutkan, dan para ulama lain pun menyebutkan, bila kita pakai sesuatu yang Allah haramkan di dunia, Allah akan haramkan selama-lamanya daripada dipakaikan perhiasan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tapi kalau pakai gelang pergi haji tu, ataupun gari di polis tu, ataupun pakai yang gelang hospital tu, itu tak ada masalah. Okey. Jangan gelang-gelang perhiasan ataupun gelang-gelang magnetik. Ada juga orang percaya yang gelang-gelang magnetik ni, pakai gelang ni boleh jadi itulah, boleh jadi inilah, darah berjalan lancar lah. Mudahnya lah kalau macam tu nak jaga kesihatan kan. Tak payahlah exercise. tak payah jaga kesihatan, jaga makan. Pakai gelang semua jadi lancar. Agama kita ni, dia agama yang betul-betul menjaga kita daripada percaya kepada perkara-perkara yang membawa kepada kejahilan dan kebodohan lah. Jangan sampai kita percayalah benda-benda macam tu. Okay? Baik. Baik. Okay, sekarang tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah Taala pun menyebutkan. Okay, perhatikan perkataan sundus. Sundus ni Al-Hafiz Ibn Katsir kata apa? Sundus ni adalah sutera yang nipis. Okay, sutera yang nipis. Dia sutera yang halus dan nipis. Saya tak tahulah, tapi saya bila dengar perkataan sutera yang halus dan nipis tu, saya rasa dia satu benda yang sangat cantik. Saya tak tahulah sejauh mana mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin pakai sutera ni, dia tahulah kualiti-kualiti jenis-jenis kain kan. Tapi bila saya dengar perkataan sutera tu adalah sundus ni maksudnya sutera yang nipis dan halus, saya bayangkan buatan dia tu sangat-sangat lembut. Wallahualam lah, itu bayangan saya lah. Saya tak pernah tengok, tapi saya bila dengar perkataan tu, itu yang saya bayangkan. Okay? Dan para ulama tafsir mengatakan sundus ini dia seolahnya seperti pakaian dalam. Pakaian yang dipakai di dalam. Sebab setiap penghuni syurga dia akan diberikan dua sutera. Satu sundus, sutera nipis, satu lagi istabrak, sutera tebal. Okay, dua-dua ni dipakai. Jadi dia kata sundus ni adalah yang dipakai di dalam. Dia nipis, halus, cantik. Saya tak tahulah kalau ada kan wanita-wanita dia ada jenis kain yang nipis lah. Kalau lansir tu dia ada decathlon lah,
ada apa blackout benda lah macam-macam nama kan. Dia mesti ada inner lah, ada itulah, ada istilah-istilah dia lah. Mungkin ni fashion lah. Tapi Allah Ta'ala akan berikan ada sutera nipis, halus. Dan satu lagi suteranya adalah wa istabrak, sutera yang tebal. Okay, sutera yang tebal, istabrak ni dia tebal, sejuk dan berkilau. Itu sifat kepada istabrak. Kalau sundus, dia nipis, halus dan lembut. Nipis, halus dan lembut. Okay, saya rasa benda ni tak pelik pun. Sebab kalau kita pergi ke negara-negara yang ada winter, musim sejuk, kadang ada satu baju tu, dia kata baju ni dia ada heat tech kan. Dia ada teknologi pemanasan. Kita tengok baju ni t-shirt biasa je pun. Tapi dia kata kalau pakai baju ni, musim-musim winter, musim-musim salji ni, dia boleh panaskan. Ni stokin ni. Ni seluar ni. Ada ni topi ni. Ni tudung ni. Saya tengok ada teknologi pemanasan. Bayangkan itu di dunia manusia mampu buat. Kalau di hari akhirat, kita tak boleh bayangkan. Ada juga sundus, sutera yang nipis, halus dan juga lembut. Dan adanya istabrak, sutera yang tebal, sejuk. Dia bukan tebal yang membahang, berpeluh. Dia tebal yang sejuk dan dia berkilau. Itu istabrak. Kedua-dua sutera ni, sundus dan istabrak, dua-duanya adalah berwarna hijau. Khudr. Dia berwarna hijau. Dan mereka akan dipakaikan dengan pakaian yang indah ni, dihiaskan dengan pakaian mewah ni. Kemudian diberikan gelang-gelang daripada emas ni. Kemudian Allah kata apa? Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka ni akan duduk di atas araik. Araik ni dia datang daripada kalimah arikah. Arikah ni artinya pelamin. Okey, pelamin ataupun katil-katil pengantin. Tapi dalam bahasa mudahnya, arika ni adalah tempat duduk manusia, kalau bahasa Arab ni iaitu tempat bersandar lah. Sama ada pelamin pengantin ataupun katil pengantin. Ni satu tempat yang dikhaskan. Itu namanya arika. Mereka akan ittikaf di atas tu. Mereka akan duduk bersandar, berehat-rehat di atas tu. Kenapa? Sebab gelang ni adalah sebagai satu lambang simbolik kekayaan. Pakaian pun sebagai simbolik kekayaan dan tempat duduk berehat pun sebagai simbolik kekayaan. Yang itulah Allah Ta'ala compare ayat 31 dengan ayat 29 yang kita dah bincang tadi tu. Kalau dalam neraka mereka diberikan minuman dan mereka akan diberikan tempat yang azab, kan? Tapi dalam syurga Allah sebut mereka diberikan kenikmatan, pakaian dia, diberikan tempat bersandar berehatnya, diberikan gelang-gelang emasnya. Okey? Dan Allah kata apa? Ni'was thawab. Itulah sebaik-baik ganjaran pahala yang Allah berikan. Wa hasunat murtafaqah. Dan inilah sebaik-baik tempat untuk berehat-rehat. Allah highlight perkataan berehat-rehat tu sebab orang yang mempertahankan akidah ni bukan senang. Kadang-kadang kerana pertahankan akidah, mereka ni dipenjarakan. Kerana pertahankan akidah, mereka ni dibunuh. Okey. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah ingat lagi saya sebut, surah Al-Kahf ni dia turun pada fasa Nabi dakwah secara terbuka. Dan waktu fasa dakwah secara terbuka ni, inilah fasa yang selalu kita dengar cerita Bilal bin Rabah dihempak batu, Ammar bin Yasir dan keluarganya, Sumayyahnya di syahid, dibunuh, kan? Sahabat-sahabat Nabi ada yang dizalimi, ada yang ditindas, ada yang dijatuhkan hukuman, macam-macam. Khabbab telah dipakaikan dengan baju besi, dijemur di tengah panas sampai baju besi tu melekat pada kulit-kulit dia, kemudian dicabut, disiat kulit tu, dibaringkan di atas bara api. Ni azab yang ditimpakan Tuhan mereka kepada sahabat-sahabat Nabi yang Islam. Jadi kerana apa mereka diseksa? Hanya kerana mempertahankan akidah je. Hanya mempertahankan tauhid saja kepada Allah Ta'ala. Mereka dilakukan macam-macam tu. Jadi Allah Ta'ala pujuk sahabat-sahabat Nabi ni dengan Allah turunkan ayat-ayat seperti ini. Okay? Kamu tengok mereka dekat dunia ni kaya raya. Tapi mereka tak beriman. Mereka akan dikenakan azab dekat hari akhirat. Sahabat-sahabat Nabi tu rasa puas hati lah. Rasa marah tu, dengan berkat sabar tu Allah Ta'ala akan berikan ganjaran lebih baik. Kemudian bagi mereka yang sabar di atas mempertahankan tauhid kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan hiasan-hiasan, gantian-gantian yang lebih baik di dalam syurganya. Itulah
mesej yang Allah nak sampaikan pada ayat daripada 27 sehinggalah pada ayat yang ke-31. Okey, boleh dapat ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah. Baik, kalau selesai ni kita akan tengok pada ayat yang ke-32. Lepas Allah Ta'ala cerita benda tu, maka Allah datangkan satu cerita perumpamaan, iaitu ada dua orang kaya, dua orang pemilik kebun. Seorang beriman dan seorang lagi kufur. Dan contoh perumpamaan ini sangat dekat dengan zaman Nabi dan juga orang-orang Quraisy zaman tu. Yang kaya adalah kalangan orang yang tak beriman, manakala yang beriman dalam kalangan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang susah, ditindas, dikutuk, dicaci, dihina dan sebagainya. Jadi Allah datangkan perumpamaan pada kisah dua orang pemilik kebun ni, seorang beriman dan seorang kufur. Tengok pada ayat yang ke-32. Okey, jelas Ada soalan ke sebelum tu? Okey. Okey. Alright, kita perhatikan pada ayat yang ke-32. Okey, pada ayat ke-32 ni Allah Ta'ala pun mendatangkan perumpamaan. Allah kata apa? Wadrib lahum. Dan berikanlah kepada mereka. Siapa mereka ni? Iaitu merujuk kepada pembesar-pembesar Quraisy. Okay? Allah kata wadrib lahum. Kamu berikan kepada mereka. Siapa mereka? Lahum tu iaitu merujuk kepada pembesar-pembesar Quraisy yang nak Nabi buka kelas khas untuk dia. Okay? Mathalan, seperti ada satu perumpamaan, ada satu contoh. Rajulain, ada dua orang lelaki. Okay, siapa rajulain ni? Sebahagian para ulama tafsir memberikan pandangan mereka. Dia kata apa? Dua lelaki ni adalah lelaki daripada kalangan Bani Israel. Kata mereka lah. Yang ni Allah Ta'ala tak sebutkan. Okay? Allah diamkan watak sebab benda tu tak penting. Yang penting adalah pengajaran daripada kisah mereka. Okay? Tapi para ulama sebutlah. Ada dua orang lelaki ni, dua-dua ni Bani Israel. Sebahagian mereka mengatakan dua lelaki ni adalah dua sahabat. Dua sahabat yang dua-dua ni bekerja sebagai pemilik kebun. Ada yang mengatakan rajulan dekat sini adalah dua beradik yang kematian bapa dan mereka ni mewarisi harta pusaka lah dan mereka telah usahakan. Jadi seorang tu ada kebun tapi kebun tak jadi, seorang lagi ada kebun tapi kebun menjadi. Cuma bezanya yang jadi tu kebun dia, yang hebat kebun dia ni kufur. Yang beriman tu pula kebunnya tak berapa jadi. Yang beriman tu kebunnya tak berhasil. Okay? Jadi mereka ni dipertemukan selepas itu. Lepas mereka bekerja, berusaha membina kebun-kebun dia, lalu lepas tu mereka berjumpa dan datanglah cerita ni sebagai satu pengajaran. Okey. Baik, jadi Allah kata apa? Dua orang pemilik kebun ni, rajulain. Ja'alna li ahadihima jannatain. Okey. Iaitu kami jadikan kepada salah seorang daripada mereka ni yang kufur itu jannatain. Ada dua buah anggur, dua buah kebun anggur. Wa hafafnahuma bin nakhl, dan dikelilingi dengan pohon tamar. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara dua kebun tu kami hiasi dengan macam-macam jenis tanaman, macam-macam jenis tumbuhan. Nak kata mewah betul lah. Okey, bayangkan dia ada kebun anggur, pagar dia tu dipagari dengan pohon tamar. Hebatlah. Saya cuba bayangkan macam ni ibu-ibu. Ni saya baca dalam tafsir tak jumpa lah. Tapi saya cuba bayangkan. Allah mendatangkan watak ni watak orang kaya kan. Nak kata dia betul-betul kaya. Saya bayangkan buah tamar ni, buah yang tumbuh di negara yang beriklim panas. Buah anggur pula, buah yang tumbuh di negara yang beriklim sejuk. Okey. Jadinya saya cuba bayanglah, kenapa Allah Ta'ala highlightkan perkataan ada buah tamar, ada buah anggur ni, boleh jadi, boleh jadi. Allah nak membayangkan, dia punya keberhasilan, kebun dia adalah merentas benua lah. Nak kata betul-betul kaya raya, ladang dia luas. Ladang dia luas. Ni bukan ladang kecil-kecil ni, ni cerita tentang perusahaan syarikat yang multinational lah. Kita rasa benda tu tak mustahil.
Sebab bila sebut kebun zaman dahulu macam syarikat hari ni lah. Hari ni kita tengok berapa banyak syarikat yang multinational, satu dunia dia pegang. Ada cawangan-cawangan dia. Satu dunia kenal dia. Jadi Allah Ta'ala nak mendatangkan contoh, ni kekayaan yang dia punya kekayaan tu luar biasa. Ni jenis company yang multinational. Okay? Itu saya punya bayangan lah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala explain dan Allah Ta'ala terangkan macam mana kebun tu. Macam mana hebat kebun tu. Kebun tu kebun anggur, dikelilingi buah tamar. Dan di antara itu adanya tanaman-tanaman lain, adanya tumbuh-tumbuhan lain, adanya buah-buahan yang lain-lain. Nak kata betul-betul keberhasilan yang menguntungkan. Lalu Allah kata apa? Kiltal jannatain. Dan kedua-dua kebun tu semuanya keluarkan hasil. Okay. Atat ukulaha. Semuanya keluarkan hasil. Walam tadlim minhu syai'a. Dan tidak ada yang menzalimi sesuatu pun daripada kebun tu. Apa maksud tak dizalimi ni? Iaitu kebun tu semuanya berhasil. Semuanya lebat. Tidak ada buah yang kurang daripada kebun-kebun tersebut. Kalau orang jenis menanam ni, kebun durian contohlah. Setiap musim pokok mesti keluarkan hasil penuh. Satu pokok tu mungkin 40-50 biji boleh tumbuh. Saya pun tak tahulah 40 biji, 50 biji untuk sebatang pokok tu memang keluar. Dia takkan kurang daripada tu. Memang berhasil, memang jadi mesin duit lah kepada tuan-tuan dia. Pernah kurang tak? Tak pernah kurang. Memang tip top. Sebab itu Allah kata dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Okay? Walam tadlim minhu syai'a. Dia tidak akan dizalimi. Kebun tu betul-betul berhasil mendatangkan manfaat dan menambahkan keuntungan kepada tuan dia. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Sebab apa pula? Allah datangkan sebab kami juga mengalirkan di antara kedua-dua kebun itu adanya sebatang sungai. Okay? Maksudnya kalau orang masuk kebun tu, satu orang akan terpukau. Kebun yang sangat luas, kebun yang sangat subur, kemudian pula nampak ada sungai-sungai mengalir. Dalam fikiran manusia, Allah cuba bayangkan, kebun ni memang tip-top lah. Ini memang lokasi yang strategik. Dia memang adalah tempat yang paling terbaik lah untuk buat kebun ni. Kebun ni bagus. Okay? Itu yang Allah Ta'ala kata. Okay, lalu Allah sebut, wa kana lahu thamarun. Okay, wa kana lahu thamarun. Iaitu, dan pada kebun itu banyaknya thamar. Okay, para ulama tafsir, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, boleh ikuti ke kuliah saya ni? Saya tak nampak tuan-tuan ni. Boleh? Boleh. Okay, kalau boleh, kalau okey, boleh komen lah dekat bawah bagi tahu okey ke tak okey kan. Okay, Allah kata wa kana lahu thamarun. Kebun tu Allah kata adanya thamar. Thamar ni ada dua bacaan. Pertama, sebahagian para ulama tafsir membaca dengan perkataan thamarun. Thamarun. Thamarun ni artinya buah-buahan. Maksudnya kebun tu memang hasil buah dia luar biasa lah. Memang menjadi buah tak rosak, buah cantik. Kemudian dia sangat lebat, buahnya memang berhasil lah. Okay. Pandangan kedua, ada yang membaca, antaranya Abdullah bin Abbas, dia membaca dengan perkataan thumrun. Wa kana lahu thumrun. Dia baca thumrun. Huruf tha ni dia baca dhammah. Mim itu dimatikan. Thumrun. Kalau dibaca thumrun, itu artinya harta yang melimpah-limpah. Okay, hasil daripada kebun tu menjadikan tuan dia ni kaya raya. Kadang ada orang berniaga macam tu kan. Hasil perniagaan ni menjadikan dia kaya luar biasa. Memang kaya raya lah. Kaya, sangat-sangat kaya. Dia pun tak tahu rezeki Allah pilih dia. Dia berniaga macam ni, kena pula cara, memang kaya raya. Okay, memang kaya raya. Jadi perkataan thamar tu ada dua maksud. Satu, kalau kita baca dengan perkataan thamarun, artinya ini adalah kebun yang menghasilkan buah yang sangat banyak. Kalau kita baca dengan perkataan thumrun, itu maksudnya hasil daripada kebun itu mendatangkan kekayaan, aset-aset yang luar biasalah kepada tuan dia. Faqala li sahibi. Maka kata tuan ni, yang kufur ni, pemilik kebun yang luar biasa hebat ni, dia kata apa? Wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara.
Dia ni kata pada kawan dia yang beriman dan memiliki kebun yang tak menjadi tu, dia kata apa? Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala. Aku ni lebih banyak hartaku daripada engkau. Dia mula rasa sombong lah. Aku ni lebih banyak harta ni daripada engkau. Wa azzu nafara, dan aku memiliki nafar. Nafar ni pengikut pengikut yang memang hebat-hebat lah, pengikut-pengikut yang ramai, pengikut-pengikut yang betul-betul berpengaruh. Okay, maksud pekerja-pekerja yang bagus-bagus lah. Ini yang aku ada. Disebut dalam keadaan nada yang sombong. Lalu wa dakhala jannatah, dan dia pun masuk ke kebun tu bawa kawan tadi tu. Kawan dia yang seorang yang beriman yang miskin tu kan. Dia pun bawa masuk kebun dia. Wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia menzalimi dirinya. Allah sebut dia zalim dirinya. Kenapa dia zalim? Sebab dia menyekutukan Allah. Dia kufur kepada Allah. Kenapa dia kufur? Sebab kebun itu telah menjadi hijab di matanya daripada melihat kebesaran Allah. Okay, menjadikan dia kufur, lupakan Allah, syirikkan Allah Ta'ala, tak beriman kepada Allah, tak menjadikan dia ingat untuk beribadah kepada Allah. Okay, lalu Allah sebut, sebab tu Allah kata dia masuk dalam kebun dan dia tu adalah orang yang menzalimi dirinya. Sebab kebun tu menjadikan dia lupa. Banyak orang macam ni tuan-tuan. Ada harta, masa tak ada harta ingat Allah. Ada harta lupa kepada Allah. Solat hujung waktu. Orang susah mula tak dibantu kan. Bahkan lagi kaya lagi zalim pula. Nampak orang dia tindas, dia mula jadi tamak, macam-macam perangai. Jadi Allah pesan. Lalu Allah kata apa? Qala, lalu dia pun berkata kepada kawan dia yang beriman ni, dengan keadaan nada yang angkuh tadi tu, dia kata apa? Ma azunnu. Dia kata aku takkan sangkalah. Maksudnya dia bersangka-sangkalah. Antabida hadhihi abada. Aku sangkalah kebun ni takkan binasa sampai bila-bila. Kalau nak tengok kan dia punya subur dia, tanah dia, sungai yang mengalir dengan macam ni hasil, dan dia dah lalui atas pengalaman dia bertahun-tahun usaha kan. Dia kata apa? Aku tengok kebun ni kukuh. Macam ada orang berniaga tuan-tuan. Dia ada empire dia. Dia ada pekerja dia. Dia ada dia punya cawangan-cawangan dia. Dia ada modal dia. Dalam hati dia kata apa? Dengan pengalaman dia melakukan perniagaan, dia kata jangan risau, insya-Allah aku ni boleh survive lah. Bisnes takkan run up lah. Datang PKP ke, datang apa ke, kita mesti boleh survive lah. Konon macam tu contoh Jadi perkataan abada dekat sini bukan nak kata kebun tu selama-lamanya. Benda tu mustahil lah. Sebab apa? Manusia akan diletak dalam fikiran benda ni semua sementara. Kita mati, dunia berakhir. Itu dalam fikiran. Tapi perkataan abada dekat sini seolah-olahnya selagi aku hidup, aku cukup makan. Sebab apa? Hasil daripada kebun ni. Selalu orang macam tu fikir tuan-tuan. Hasil saya bekerja ni, saya duduk dalam industri ni ke saya ni, jangan risaulah. Boleh hidup lah. Sebab apa? Allah tegur ni sebab ini adalah nandah kesombongan. Kita menyandarkan kehidupan kita ni adalah selain daripada Allah. Macam mana pun kita yakin, macam mana pun atas pengalaman kita, macam mana pun perniagaan kita, kekuatan kita pun, sandarkanlah saya hidup ni Allah yang izinkan. Allah lah yang bagi rezeki. Allah lah yang bagi nikmat. Allah lah yang mudahkan. Allah. Tauhid tu kan jelas. Benda tu mesti kena berpaut sentiasa kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah datangkan contoh ni, dia mula rasa dah. Saya boleh hidup. Saya tak akan miskin lah. Saya tak akan ni. Sebab apa? Ni sebab bisnes yang saya usahakan. Kerja keras saya selama ni berbaloi. Kamu tengoklah hasil-hasil ni. Kamu tengok kebun saya seluas ni. Tengok pekerja-pekerja saya. Rasa-rasa ni saya boleh miskin ke? Contohlah. Dia tak sandarkan pada kekuasaan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah boleh buat apa sahaja. Okey. Lalu wa ma adzunnus sa'ah qa'imah. Dan dia kata apa? Dan aku tak fikir pun kiamat tu akan berlaku. Ini kita tuan-tuan, mungkin kita tak rasa. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang betul-betul maju, yang betul-betul sibuk dan maju mereka ni, dan dia rasakan apa yang ada dekat negara ni hasil daripada usaha dia.
tuan-tuan pergi ke Amerika ke, tuan-tuan pergi ke Japan ke, tuan-tuan pergi ke negara-negara yang betul kaya raya ni. Kita sampai satu masa tu kita rasa terlalu selesa sampai kita rasa berlaku ke kiamat ni. Macam tak sangka, macam tak akan fikir takkan berlaku kiamat ni. Takkan berlaku. Sebab terlalu selesa. Sebab itu Allah kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan ini melainkan al-mata', kesenangan. Allah sendiri sebut, dunia ni kehidupan dia memang senang. Senang belaka tuan-tuan. Semua benda senang. Senang tu sampai manusia lupa pada Allah, sampai manusia lupa adanya hari kebangkitan. Sebab terlalu senang. Ada isteri, ada anak-anak, ada pekerjaan, ada pendapatan, ada keluarga, ada tempat tinggal. Dia rasa terlalu selesa sampai dia rasa aku tak perlukan Allah. Dan dia terlalu selesa sampai dia tak ingat adanya hari kiamat. Benda ni tak pelik tuan-tuan, tak pelik. Okay? Kita sendiri pun duduk, kadang-kadang Allah bagi nikmat sikit pun kita tak rasa dah nak perlu solat tu kejap lagi pun boleh. Banyak lagi benda yang saya boleh buat. Contohlah contoh. Okay? Jadi Allah kata manusia ni sampai dia kata harta ni dia cukup lah makan dengan anak-anak dia, cukup lah ni, kaya raya dah. Dan dia tak rasa pun berlakunya kiamat. Kemudian dia kata apa? Walain rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan dia kata kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu. Okay, sebab kawan dia datang nak berdakwah pada dia. Jadi dia bawa kawan dia pergi tengok kebun dia, kawan tengok kebun aku ni. Ayat ini kalau ibu-ibu tengok ni, walain rudittu ila rabbi ni, ini adalah perkataan cemuhan. Dia cemuh siapa? Cemuh kawan dia yang beriman tu. Kau duk cerita ada kiamat lah, cerita ada hari pembalasan. Dia kata kalau ada, aku akan kembali kepada Tuhan aku ni mengikut kau yang kau rasa tu, yang kau imani tu. La ajidanna khairan minha munqalaba. Aku akan mati nanti, kembali ke Tuhan kamu nanti, Tuhan aku ni. Aku akan kembali dalam keadaan aku dapat sesuatu yang lebih baik daripada kebun ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab kebiasaan orang yang Allah beri nikmat dekat dunia yang dia buatkan dia rasa terlalu selesa, dia ingat Allah memberikan keselesaan dan kenikmatan itu tanda Allah sayang. Kalau aku mati pun, aku akan dapat benda ni juga. Sebab apa? Tuhan sayang kepada aku. Dan inilah yang diyakini oleh orang Quraisy. Okay, orang Quraisy. Mereka ni bukan sekadar kaya raya, bukan sekadar memiliki harta, bukan sekadar pandai berniaga, bangsa korporat, bangsa-bangsawan. Bahkan mereka ni dapat satu kelebihan yang tak ada pada orang lain, iaitu mereka ni mentadbir dan mengurus tanah haram. Bukan orang yang biasa-biasa, ni orang-orang terpilih. Mereka ni menguruskan dan pemerintah di tanah haram. Sebab itu mereka merasakan mereka berada di satu tempat yang khas. Aku ada kelebihan yang orang lain tak ada. Kalau aku mati, Tuhan sayang aku. Kalau Tuhan tak sayang aku, kenapa dekat dunia ni aku dapat kekayaan, aku dapat pangkat, lahir daripada keluarga bangsawan? Itu sangkaan-sangkaan. Jadi Allah Ta'ala nak sebutkan, ini adalah sangkaan dan fikiran manusia. Macam itulah dia fikir. Iaitu dia merasakan, kalau aku mati macam yang kau fikirkan, mati adanya kiamat, kau jangan risaulah. Aku tetap akan dapat kebun dalam syurga nanti lebih hebat daripada kebun. Tuhan tetap menyayangi aku. Okey. Qala lahu sahibuhu. Maka berkatalah rakannya kepadanya. Wa huwa yuhawiruhu. Dalam perbincangan tu, akafarta, kau ni kafir ke? Dia kata, akafarta, kau ni kafir ke? Okey, baik. Kawan yang beriman tu balas balik, kau ni kafir ke? Baik. Saya nak tunjuk pada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan Allah Taala nak tunjukkan kepada kita satu sifat kepada orang mukmin, dia kena berani bercakap benar di hadapan orang yang lebih baik daripada dia. Kadang-kadang kita ni bila berhadapan dengan VVIP, orang-orang kaya, orang-orang yang ada harta, kadang-kadang kita ni tak berkata-kata, kita kunci mulut. Saya okey je lah, okey lah. Sebab itu saya ingat lagi, Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi, Al-Imam Abu Hanifah, dia ni adalah ulama dan dia ni memiliki perniagaan dia sendiri, kaya raya lah. Dan dia menyebutkan kenapa dia memiliki harta dia,
supaya dia tak nak tunduk kepada hukum Allah ni, tunduk kepada orang yang memiliki harta. Dia tak nak hukum Allah tu dikawal oleh orang yang memiliki harta. Jadi dia perlu jadi kaya raya supaya dia tak perlu tunduk pada sesiapa. Okay? Jadinya Allah nak tunjukkan pada ayat ni, ada orang mukmin ni, dia boleh berjumpa dengan orang kaya dan dia boleh cakap benda yang benar. Dia boleh cakap benda yang benar. Sebab ada orang dia tak berani nak cakap. Dia jumpa dengan orang kaya, tak boleh cakap lah. Saya minta maaf, saya tak boleh cakap. Benda-benda ni saya sensitif lah. Saya minta maaf. Kalau saya cakap nanti orang tak suka lah. Nanti geng-geng ni tak suka saya lah. Bangsawan-bangsawan ni tak panggil saya lagi dah. Dia duduk fikir tu je. Okay, ni kita saya boleh jumpa tuan-tuan. Ramai. Khususnya pendakwa-pendakwa ni bukan saya nak sekat jarang. Bukan kita nak tuduh-tuduh. Tapi ini memang realiti yang berlaku. Apa yang Allah sebut ni bukan benda tak berlaku. Apa yang Allah sebut ni memang benda yang dah berlaku. Dan akan terus berlaku sampai kiamat. Okay, berapa ramai orang yang kuncikan mulut sebab menjaga periuk nasi dia. Okay, kita tak payah bincang lah benda ni. Nanti takut huru hara. Dia takut masyarakat huru hara ke dia takut pendapatan dia huru hara? Itu soal dia. Okay, kalau awak cakap masyarakat bukan tak pandai. Kamu cakap benda yang betul, masyarakat akan terima. Sebab benda ni adalah hukum. Kenapa tak nak cakap? Saya tak nak cakap. Nanti jadi huru hara isu ni. Contohlah isu masa bulan musim Aidil Adha kan? Musim Aidil Adha. Isu soalan yang selalu timbul. Bolehkah daging korban tu diserahkan kepada orang yang bukan Islam? Bolehkah daging korban yang disembelih tu dibagikan kepada orang yang bukan Islam? Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Hukumnya tak boleh, tak dibenarkan. Tapi sebahagian para ulama dan sebahagian pula yang majlis fatwa pegang dibenarkan. Ada sebab-sebab. Cakap je lah. Kan? Kenapa kita nak kena tak boleh cakap? Nanti ada timbul isu ni lah. Habis masyarakat di Sabah Sarawak tu kadang-kadang mereka duduk dalam kelompok Bumi Putra. Nama Bumi Putra. Tapi ada bidayuhnya, ada kadazannya, ada bajaunya. Mereka beza-beza. Jadi macam mana? Bagi tahu jelas-jelas kepada mereka. Terangkan kepada mereka. Dan terangkan kepada kita. Semua orang perlu tahu. Tapi tak berani cakap. Sebab apa? Nanti masyarakat jadi kacau. Tak kacaunya. Yang dia takut kacau pada pendapatan dia. Bukan kacau kepada masyarakat. Masyarakat dah pandai dah kan. Masyarakat kita dah educated dah. Dia nak tahu agama berpandangan macam mana. Perlu berpandangan macam mana. Itu sepatutnya lah. Itu pandangan saya lah. Jadi Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, kawan ni yang tak ada harta ni berani tegur. Bahkan dia kata akafarta. Kamu ni kufur ke kepada Allah ni? Akafarta billadhi khalaqaka. Kamu kufur ke kepada Allah yang ciptakan kamu? Min turab, daripada tanah. Thumma min nutfah, dan yang ciptakan kamu daripada air mani. Thumma sawwaka, dan dialah Tuhan yang menyempurnakan kamu rajulan, menjadi lelaki. Kenapa sahabat ni kata kamu ni kufur? Kamu ni tak beriman kepada Allah. Orang yang tak percaya adanya hari kiamat, sebenarnya dia ni mengumpulkan 3 kekufuran. Minimal lah ni. Minimal. Okay. Orang yang menolak adanya hari kiamat, dia kufur kepada Allah dengan 3 perkara. Ni minimal. Apa dia? Pertama, dia kufur dengan mengingkari keadilan Allah. Okay. Dia mengingkari keadilan Allah. Apa maksud mengingkari keadilan Allah? Saya berhenti dekat sini tuan-tuan, ayat 37 ni. Mengingkari keadilan Allah sebab Allah jadikan hari kiamat sebab Allah nak mengadili apa yang tak ada dekat alam ni. Kan? Ramai orang yang dizalimi, yang ditindas di dunia ni. Jadi adanya hari kebangkitan, maka di situlah tertegaknya keadilan daripada Allah Ta'ala. Itu pertama. Kedua, menolak adanya hari kiamat seolah-olahnya kita nak mengatakan secara tak langsung Allah menciptakan makhluk atas muka bumi ni adalah sesuatu yang sia-sia. Sebab Allah ciptakan kita mesti bertujuan. Kan? Mesti bertujuan. Takkan Allah cipta sekadar main-main, yang cipta je lah. Kamu nak jadilah. Jadi adanya hari kebangkitan adalah sebagai satu tanda yang mana penciptaan kita dekat dunia ni bukan benda yang sia-sia. Ada matlamat dan ada tujuannya untuk kehidupan di hari akhirat. Ketiga, bila seseorang tak percaya adanya hari kiamat, seolah-olahnya dia mengingkari Allah Maha Berkuasa untuk membangkitkan semula pada hari kebangkitan.
Okay, nampak tak? Walaupun dia hanya kata aku tak percaya kiamat, tapi sebenarnya dia mengumpulkan minima 3 perkara kekufuran. Tapi banyak lagi lah kalau kita fikir-fikir sebenarnya banyak. Tapi inilah 3 perkara yang membawa kepada kekufuran. Walaupun dia hanya tolak pada hari kiamat. Sebab itu kawan dia kata, akafarta, kamu ni kafir ke kepada Tuhan yang ciptakan kamu daripada tanah, Tuhan yang ciptakan kamu daripada air mani, dan Tuhan yang sempurnakan kamu menjadi seorang lelaki. Okay. Okey, nanti kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-38. Kita berhenti pada ayat 37 ni. Kita akan tengok perbualan dialog di antara dua orang sahabat pemilik kebun ni. Dan kita akan dapat sesuatu pengajaran. Dan daripada ayat yang ke-32 ni, kita dah masuk ke topik yang ni berbicara tentang fitnah harta. Kalau Ashabul Kahfi, fitnah akidah, fitnah agama. Pada ayat 30 ni dia berbicara berkaitan tentang fitnah harta. Okey. Terima kasih kepada semua atas perhatian yang tuan-tuan berikan. Mudah-mudahan menambahkan lagi kefahaman kita, menambahkan lagi kecintaan kita pada ayat-ayat Allah Taala, dan mudah-mudahan ayat-ayat Allah menjadi bimbingan taufik dan hidayah kepada kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua. Insya-Allah ada kesempatan kita akan jumpalah minggu hadapan sekali lagi. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.